Start sorry lah Syafirah, you di remove tapi you boleh masuk balik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, thank you for attending the Taklimat session for this evening. Okay, so the session here is specially to brief about how marks being given or how you can avoid losing marks in your assignments. Because I always get a student where they submit the assignment and the assignment is not complete. Okay, assignment is not in a good shape. Assignment is macam dia buat macam sambil lewa. Itu semua akan hilang markah lah. Okay, so can you hear? Can you hear me? Boleh dengar? Response ke? Can you hear me? Boleh sir. Okay, good. Okay, so number one, you must really understand about the rubric. Okay, cikgu dah bagi kat you all rubric Cikgu dah bagi ada ini semua file ni cikgu dah bagi dekat you all. Semua ni cikgu dah bagi 1, 2, 3, 4, 5. So 5 file ni tolonglah buka, tolonglah baca, tolonglah fahami. Sebab kita tak ada banyak masa macam sesi lepas. Sesi lepas you all boleh hantar draft. You hantar draft, cikgu semak, you buat semula. Sesi ni kalau you hantar memang tak sempat cikgu nak semak. Sebab tu cikgu buat secara kumpulan besar macam ni. Cikgu harap you all boleh tumpukan perhatian. You all boleh dengar apa yang cikgu nak cakapkan ni. You all boleh follow supaya you all tidak hilang markah. Sebab markah sangat berharga guys. Kalau kurang markah dekat sini, inilah benda yang paling rugi sekali yang you telah buat lah kalau you hilang markah dekat sini. Okay, so ni tak keluar lagi. Oh, this one. Okay, this is your rubric. Ini you punya rubric. Ya, cikgu cuba nak rotate. Okay, so rubric is about this lah. You can see here. These are the parts that we are going to give marks lah, which is number one, originality. Okay, please do it yourself. Tolonglah buat coding itu sendiri. Please be honest, ataupun tolonglah jadikan dia original. Jadikan dia original. Okay. We can see kalau you copy paste 100% tu memang kita tahulah that is not original lah. Okay. And untuk semester 2 punya assignment dia tak macam semester 1. Semester 1 dia banyak penulisan. Semester 2 dia lebih kepada coding guys. Dia lebih pada coding. So kalau coding tu kalau you tiru memang nampak sangat lah. Sebab coding ni dia tak mungkin sama. Idea tu boleh sama tapi variable name takkan sama. Comment takkan sama. Description takkan sama. Benda-benda tu tak boleh sama guys. Ada lagi yang baru masuk. Sekejap. Okay, so benda-benda yang tu tak boleh sama lah. There is originality lah. So kalau you nak ni, make sure coding tu you buat sendiri. Okay. Ada yang nak tanya? Tak ada Okay, coherently written academic discourse. Okay, ini kita ada in your writing lah. In your writing, maksudnya dekat sini you punya conclusion. Okay. Ada lagi yang nak masuk. Oi, Balkis, off kamera tu. Balkis, off kamera. Ya Rabbi. Balkis, off kamera. Dia tak pakai earphone. Tak nampak tu. Menurut dia. Okay. Okay, tenang. Bertenang sekejap. Okay, so apa yang ada dalam coherently written academic discourse means that kalau you nak dapat full mark, able to write ideas systematically with excellent coherence. Okay, maksud dia you boleh sampaikan idea you. So yang ini cikgu akan semak dekat you punya comment.
You punya komen. So kalau dalam coding kita tu, dekat atas tu wajib ada description, wajib ada uh, author dan wajib ada version. Itu benda basic yang kita buat semasa dalam amali, description, author and version. Okay, kemudian di dalam coding you all pun wajib you letakkan komen. Okay, apa maksud komen dalam tu? You boleh buat double slash. Okay, contohnya you apa part yang buat? You masukkan data untuk array. You buat satu statement untuk masuk data bagi array. So you buat slash dekat situ. You kata the statement here is for user enter data. That is how kita nak tulis komen dekat dalam coding. So at least mesti ada, pada cikgu at least mesti ada 4 komen di dalam coding. Ada 4 komen dalam coding. At least you kena buat 4 lah. Okay. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. 4 atau 5 dah memadai. Jangan sampai 10. Jangan setiap statement you nak buat. So 4 atau 5 statement you buat komen memadai. So statement komen yang macam mana you nak buat? Komen yang you pakai slash tu lah. Ada lagi nak masuk. Sekejap. Okay. So komen yang macam mana? Komen yang macam ni lah. Contoh you ada buat coding and then dekat sebelah ini statement dia. Contoh system.out.print. Ni age. Okay, you buat macam ni kan. Okay, so buat satu komen kat sini. Display the age. Contoh kat situ. So this is the comment lah. Ini yang cikgu akan check untuk coherently written academic discourse. Okay. Selain daripada you punya introduction. Nanti kita discuss introduction nak tulis apa. Okay, and then problem identification. Okay, under problem identification, so we are doing the IPO lah. So IPO yang you buat tu lah, yang ada yang diberikan tu lah, IPO tu. So telah diberikan dekat situ, menyatakan bahawa input dia mesti ada 2. Nanti kita tengok. So make sure program you pun input dia ada 2 lah. Okay, and then the analysis, you need able to organize and analyze, gather information, data clearly, describe the root of the problem. So ada satu part dalam introduction tu, you kena analisis problem yang you dapat ni. Okay, dia ada 3 bahagian. Dalam tu ada 3 bahagian. Bahagian yang ketiga tu analisis apa sebenar, apa yang you dapat bagi satu pengenalan kepada problem ni. Okay, and then relevance of references, ini adalah APA format. Okay, so kita minta you all dapatkan 2 buah buku dan 2 web. So 2 buku, 2 web kat sini mengikut APA format. Jangan ubah APA format. APA format tak ada numbers. Jangan you letak numbers. Kalau you menambah APA format yang diberikan tu, itu akan menyebabkan untuk menolak markah. Okay, so now we go for the what should be in your assignment. So this is the very important thing. Assignment report content. So please read. Jangan main buat saja assignment tu. Tolong baca ni dulu. Okay. Sekejap dia buka Tunggu sekejap. Okay, tunggu dia buka lambat pula ni. Okay, so assignment you all, pastikan you all baca betul-betul. Dia nak apa? Dia nak you masukkan age. Lepas you dah masukkan age, dia nak you cari age yang user masukkan. So bila you cari age, bukan dia nak frekuensi yang macam kita buat tadi, frekuensi berapa bilangannya kan. Dia bukan nak frekuensi, tapi dia nak index location. Index location tu adalah
alamat boxes. Apakah index of boxes? So kena faham soalan dulu betul-betul lah. So cikgu buka juga soalan. Kita bincang soalan and then kita pergi pada report content. So please jangan sampai hilang markah. Okay, so this is the content. This is the question. Okay, question: create an array of children age in the daycare center which consists of 10 children. So the size is 10. Size boxes tu 10 lah. Okay, nak buat array kita kena tahu size dulu kan. So dia dah bagi size dia 10. The program will then ask user to enter specific child age. Child age ni maknanya key number. So user akan masuk key number. Key number tu umur lah. Umur yang nak dicari lah. Okay, to search in the given array. If the key number exists, then the program display all position. All the position. Ingat ya. Dia display all the position. All index number saja. Okay. If it does not exist, then it display any appropriate message. So kalau tak jumpa, dia akan keluarkan satu message lah. Okay. Okay. So assignment must include. Semua ni mesti ada. Semua mesti ada. Must have front page. Front page jangan risau telah diberi. You cuma perlu tulis type lah you punya nama saja. And then number 2, introduction. Okay, what should have in introduction kita discuss lepas ni. Kemudian problem analysis, IPO. Kemudian your code. Kemudian the sample output dia nak 2. Ada satu untuk yang jumpa all the position, display position. Satu lagi untuk yang kalau tak jumpa dia keluar message apa. Ingat so this dia mesti 2. Ya, you jangan buat satu saja. Yang ini mesti 2 tau. Ini mesti 2. Dia mesti ada 2. Okay, satu output yang jumpa location. Satu lagi yang message. Message bila tak jumpa. Okay. So mesti tunjukkan dua-dua sampel output tu lah. Okay, and then reference. Ini APA format. Okay. Okay, reminder use Arial size 12. Wajib. Kalau tak ikut, tolak markah. And then please justify. Apa maksud justify? Justify tu ada kat sini guys. Tengok sini. Sini ni justify. Bila you dah buat, you tekan ni justify supaya nanti kiri dan kanan dia cantik. Macam ni tak justify kan soalan ni. Patut tekan justify. Cantik dia buat macam ni. Faham tak? So you punya assignment pastikan you hantar kat saya justify. Bila saya dapat je, saya tengok tak justify, tolak 1. Clearly yes. I declare here. You tak justify, tolak 1. Okay, you tak gunakan font, Arial 12, tolak lagi 1. Okay, clear Okay, so lain-lain tak dinyatakan. So lain-lain tak tolak markah lah. Okay, so we go for the front page. Front page dah diberi. This is your cover assignment is the front page lah. Okay. Ini. So kalau you tengok kat sini berapa page saja. You jangan hantar macam buku yang hantar kat saya. Saya tak nak ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni 2, 7. So it should be paling maksimum 7 lah. 7. Introduction ni tak payah penuh satu muka surat. Introduction dengan problem analysis boleh digabungkan. Maksimum 7 boleh 6, boleh 5. Tapi maksimum 7 muka surat. Ni you boleh combine. Problem analysis sikit je. Introduction pun separuh. Problem analysis yang IPO tu. Java code 1 page lah. Okay, Java code I want you to cikgu nak Java code ini you print screen. Cikgu tak nak you type paste dalam Word, tak nak. Cikgu nak you print screen Java code itu. Okay. And then sample output pun you print screen. Ada 2 sample output ni print screen. And then reference lepas ni kita masuk. Okay. So sebenarnya assignment ni tak sukar. Tak sukar sebenarnya. Yang menyebabkan dia sukar you. Soalan minta lain you buat macam-macam. Ada cikgu tahu ada yang
Lu minta masuk umur je, dia siap masuk nama. Padahal dalam soalan tak minta pun masuk nama. You masuk nama. Fine, tak apa, cikgu terima, bagus. Tapi no extra mark. Cikgu tak tolak, tapi no extra marks. Okay, so we go one by one. This is the content. This is very important in your assignment. Kalau tak ada ni, tolak markah. Okay, so introduction is problem identification. Okay, so your introduction boleh dalam separuh muka surat. 3 benda ni separuh muka surat. Satu ni satu paragraf. Ataupun kalau rasa, oh satu paragraf terlalu terlalu banyak nak buat satu paragraf, boleh combine. Buat 2 paragraf. Maybe dalam maksimum dalam separuh muka surat lah. Okay, tapi make it very clear of definition. So, definition of array. Ini bila you cari dalam internet, you jumpa buku ataupun you jumpa website, okay, cari definition of array. Tak perlu ambil gambar, tak perlu copy paste. Baca, type, baca, faham dan keluarkan ayat sendiri, definition itu. Cikgu tak nak you copy paste. Copy paste, that's not original. Kita dah bincang tadi, originality. Kalau you copy paste, that's not original. Okay. It can be your resources. Buku boleh jadi resources. Tapi bila you keluar, you olahlah guna ayat sendiri. Tak perlu you ambil definition 100%. Same. Okay. That's number 1. And then number 2 also definition of linear search. Ini pun sama. Ini maybe you susah nak olah, you boleh ambil daripada mana yang jumpa linear search ni. Tapi please jangan tambah gambar. Cikgu tak nak gambar. All of these 3 must be in text saja. Text saja. Okay. And then the third one is what is your problem identification related to the question. You baca soalan ni, apa yang you rasa masalah dia dan apa yang perlu you selesaikan. That is your originality. Maybe these two mungkin 2 ni you boleh ambil daripada buku sebab dia definition kan. Tapi the last one it should be your own idea lah. Okay, tapi walaupun you ambil dalam buku, make sure you olah ayat tu nampak. You olah ayat tu supaya bukan you ambil 100% dalam buku lah. Okay. Boleh faham tak ni? Ini berapa page? Berapa page guys? Respon sikit. 1. Half. Separuh. Separuh saja. Tak payah panjang-panjang sangat. Separuh saja. Tapi mesti clearly stated these 3. Mesti ada 3 benda ni. You buat half page tapi you cerita satu benda saja, tak cukup lah markah you. Mesti clearly ada 3 benda. Okay. Bolehlah half to 1 page lah. Tapi cikgu recommended please lah half page cukup lah. Okay, this is coding assignment tau. Ni bukannya assignment written. Sangat kita nak check coding sebenarnya. Tapi malangnya kat sini ada markah, so kena buat jugalah. Okay, next is IPO. So we are using IPO chart. Okay, this is not IPO chart. IPO chart yang macam ni. Okay. Ni IPO chart. Input, process, output. Okay, tapi tak apa. Okay, you boleh buat macam ni, IPO chart. Okay, again, kita selaraskan apa yang nak buat. Okay, I want you to use IPO chart because dia dah stated kat situ IPO chart. So, ini bukan IPO chart. This is not IPO chart. IPO chart is this lah. Inilah IPO chart. Dia kena macam ni. Okay. Okay. Dia input, process dan output. Okay, this is our IPO chart. So rearrange. Okay, jangan gunakan ini. Ini maknanya you ambil 100% daripada apa yang kita bagi kat you all. Okay, so use this type lah IPO chart. So input must have 2 input. Ini kita dah bagi you tahu jawapan. You tak payah nak analyze lagi. Kita dah bagi kat you all. Okay, so this is input. Okay, and then process. Okay, what is your process?
Make it very descriptive and clearly. Bagi dia descriptive dan bagi dia clear. The program is to search apa. And then output, so kita nak cari apa. Kita nak display apa. Output is the position of index number or any appropriate message. Okay. Input you have two. Number one, because we need to enter, kita kena masukkan age dalam 10 kotak tu. So dia ada 10 kotak, kena masukkan age. Masukkan value age. After that, we minta key number. Key number is age yang dia nak search. Okay. Umur apa yang nak search dalam ni. So kita minta. This is the input. Okay, clear problem analysis? Clear tak? Clear. Okay, so boleh buat dalam bentuk ni 1.0, 2.0, 3.0, boleh ikut yang inilah. Okay. Okay, now next Java coding. Okay. So Java coding, I want you to screen capture of Java coding in BlueJ. Dah buat dalam BlueJ, you screen capture. Cikgu tak nak bincang coding macam mana nak buat because that is your job to find how the coding. Tapi cikgu boleh bagi contoh output yang cikgu nak. Okay, maybe ada pelajar akan buat macam ni. Dia ada 10 tempat. So, contohnya tempat yang kosong dia tulis found. Okay, tempat yang satu dia tulis not found. Okay, tempat yang kedua dia tulis found. Okay, mungkin ada pelajar yang dapat macam ni lah. Sebab dia gunakan if else saja dalam looping. Okay, mungkin ada pelajar yang advance sikit. Dia akan tulis found at location. So dia keluarkan 2, 3, 4 location tu dia keluarkan. Lepas tu kalau not found dia tulis satu saja message, not found. Kalau yang ini dekat index kosong found, index 1 not found, index 2 found, index 3 not found, index 4 not found, dia keluar macam tu. Okay, this up to you, both is acceptable, but this one is much more advanced lah. Okay, yang lebih advanced. That is your originality lah, itu originalnya. Kat situ yang cikgu akan nilai you punya originality, dia akan nilai cara you punya coding, which one is more users friendly, which one is more easier to understand. Okay, tapi tak perlu nak stress sangat. As long as you jawab soalan, cikgu akan bagi markah lah. Make sure you menjawab soalan lah. You menjawab soalan. Okay, so I think this one is better lah. Buat yang ni. Okay, next. Sample output, so screen capture. Okay, so the first one, value search found in array. So dia keluar found. And then masuk input yang kedua pula, pastikan output dia not found in array. Okay. Okay. Now the reference. So reference 2 books and 2 websites. So the website must be 2017 onwards. I'm not going to check it, guys. I'm not going to check it whether it exists or not. Okay, the most important thing, I want you to follow the format. Format ni cikgu check. Faham tak? Format ni cikgu akan check. Okay, so macam mana nak buat format dia? Tengok ni, kita dah bagi you guidelines. So tengok guideline, jangan tambah benda lain. Jangan menambah-nambah. Okay, so book referencing. This is the example, complete example. Ni complete example, guys. Ikutlah. Ikutlah. Ikut. Tapi jangan ikut ni, apa creature Amazon rainforest. Memang tak logik lah komputer ada dekat dalam buku ni kan. Tapi format ni ikutlah. Apa yang dia kata? Italic. Title must be italic. Ikut title dia italic. Okay. ED, edition. Ini kalau ada edition lah. Okay. And then author surname, initial, year. Ikut author surname, initial, year. Title. Okay.
publisher, location, publisher. Okay, so follow. No, ni ingat cikgu nak pergi check, oh buku ni wujud ke tak wujud. Tak, cikgu check format guys. Checking the format. Okay, and then for internet pula. Okay, website. This is for website. So ikut guys, ikut ni. Author, initial, year, month, day. Ikut year, month, day. Make sure you ikut follow. And then title must be italic. And then we have a retrieve from. Ikutlah retrieve from. And give the complete URL. And underline it. Okay. So just want 2 books and 2 website. Okay. Kalau dia tak wujud, tak ada tarikh, kita tulis ND. ND means no date. Okay. Boleh faham? Boleh faham setakat ni? Faham, Boleh. Okay, good. Okay, so okay, so macam mana pelajar hilang markah? Pelajar hilang markah. Okay, yang pertama sekali cikgu tengok formatting. Bila you hantar dekat your first appearance. Okay, appearance yang you hantar, yang you print, they must be printed. So must be printed. Bila you hantar dekat Sir tengok dengan liquid paper sana, liquid paper sini, conteng sana, conteng sini. Of course, you hantar macam sambil lewa. That's my assumption lah. This is I will judge by the cover of book. Orang kata don't judge by orang kata? Don't judge apa ayat tu? Don't judge a book by its cover. Don't judge a book. Don't judge a book by its cover. Okay, but I will judge your assignment by its cover. Okay, I will judge it by its cover. So make sure it's very neat, kemas, bukan cantik tapi tersusun. Make sure tersusun. Benda yang kita tak perlu letak, jangan letak. Ikut saja. Ini ada yang nak letak dia punya numbering front page tu, dia buat numbering, ini page ni ada ni macam isi kandungan tu kan. Tak perlu. Ikut saja, follow saja ni. Okay. Okay, itu yang pertama sekali. I will judge by its appearance, by its cover. Okay, and then number 2, I look at the formatting yang you gunakan. Adakah you gunakan Arial font 12? I have my own example. Okay, I can compare it with your assignment. Cikgu boleh tengok size tu dengan example cikgu. Sama tak tulisannya, sama tak dia punya font dia. Dan besar size font dia, adakah sama? Okay. And then yang seterusnya cikgu nak tengok ada tak justify yang you buat. Okay, itu perkara pertama cikgu akan semak. Okay, perkara kedua cikgu akan semak is your introduction. Okay, introduction you ada tak mengandungi 3 perkara yang kita wajibkan you all masukkan. This is introduction. 3 benda ni, ada tak? Definition of array, definition of linear search dengan your conclusion or problem identification about the question, related to the question. Okay, use your own words. Okay. Semua ni cikgu semak ada, lepas tu cikgu akan semak dia punya originality lah, especially for the last, yang bahagian terakhir ni. Originality. Okay, and then selesai cikgu dah semak tu. Yes. Nak tanya, teruskan. yang untuk introduction tu kan, kena tekan tab ke awal tu? Kena tekan tab ke? Dia punya Dia format. terus start je. Okay, dia atas dia ada introduction kan. Lepas tu terus dia tulis kat bawah dalam bentuk paragraph. Dia mesti dalam bentuk paragraph. Okay. On. Okay, faham tak? You nak letak tab tu, okay. Cikgu faham. First line tu nak letak tab atau tidak kan? So paragraph selalunya mesti ada kan? Betul tak?
Betul, sir. So letaklah. Sebab saya minta you buat dalam paragraf, so letaklah. Setiap permulaan ayat tu ada. Kalau you buat 3 paragraf, so 3-3 tu mesti ada lah. Kalau you buat 2 sajalah. Tapi walaupun you buat 3 atau you buat 2 atau you buat 1, yang penting mesti ada 3 point ni. 3 point ni wajib ada. Okay, kemudian saya akan semak you punya problem analysis. Pastikan dia bentuk IPO chart. Bukan IPO table macam yang dia beri kat sini. Ini untuk bantu you. Kalau you buat macam ni sebiji, tak ada markah kat situ, tolak. You kena buat IPO chart. This one. Clear? Is it clear? Clear. Okay, dan jangan tambah-tambah. Oh, saya nak buat satu coding yang ada 3 input. Satu lagi ada name, tambah lagi satu, name. You dah mengubah soalan. Okay? You dah menambah soalan. You dah menambah input dia. Kat sini kena tolak markah. So input dia, kalau kita analyse the question, input cuma ada 2 saja. Bukan 3. Tak perlu masukkan nama. Okay, next. Capture the Java coding in BlueJ. So when you capture, make sure it clearly can be seen. The coding clearly can be seen. Sometimes you capture daripada phone and then you nak masukkan dekat sini. Phone you besarkan, terus dia pecah gambar tu. Okay, so capture, pastikan dia clearly can be seen lah. Because I want to check. And then don't forget, kat sini ada markah. Yang pertama sekali dekat bahagian atas, mesti ada description. Atas coding mesti ada description. Dia mesti berwarna biru. Kalau you pakai color, kalau tak pakai color, dia mesti ada slash star star. Okay, mesti ada description. Description clearly, bukan macam you ada pelajar buat dalam practical test. Description dia terlalu simple. It must be clearly program ni untuk apa. Okay. And then number 2, must have author. Diri you, nama penuh, bukan nama glamour, nama penuh. Author. And then the third one is the version. Version is date. Okay, bila you buat tu, date dia. Okay, kemudian di dalam coding you all, wajib ada at least 3 komen. Sorry, 3 pula. 4 komen. At least ada 4 komen. So apa masuk komen tu, cikgu dah explain tadi yang macam ni. Komen, you buat satu statement and then you ada komen. You ceritakan statement tu tentang apa. Okay, so you boleh gunakan this one lah. Tapi kalau you nak buat komen yang panjang, maybe you boleh gunakan this one. Komen yang berbentuk paragraph lah. You boleh guna komen kalau you nak buat komen panjang lah. But at least must have 4 lah. 4 komen. Carilah mana-mana part yang you rasa penting, you nak letak komen, you buat komen. Is it clear? Is it clear? Yes. Okay, now number 4, sample output. Please print it clearly. So this one is a screen capture, so tolong print dia clearly supaya nampak kedua-dua jenis output. 2 output yang berbeza. Satu yang found, satu yang not found. Okay, kalau found kena tunjukkan location. Location dia mesti tunjuk. Okay, kalau not found dia keluar message. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh, sir. Okay, and the last one is the APA format. So must have 2 books and 2 website, dan of course kena susun dia secara alphabetical order, campur. Apa maksud campur-campur? Ni faham tak ni alphabetical order ni? Faham sih. Maksud dia apa? Ikut huruf. Ikut turutan Ikut dan ABC. dia ABC, dan dia mesti bercampur-campur. Dia tak ada point-point ni, tak ada Ikut format yang kita dah
Jangan you tambah nombor, you tambah point dan sebagainya. Semua tu memang nak menolak markah lah sebenarnya. Bukan nak memudahkan tapi nak memudahkan untuk tolak markah. You letak point, letak nombor. Oh, sebenarnya saya nak mudahkan supaya saya nampak ni nombor 1, ni nombor 2. Yes, mudahkan untuk tolak markah. Okay? Faham so equal macam ni. Okay, M, R. Campur. Dengar sekali lagi mesti campur. Jangan you asingkan buku-buku, website, siap tulis lagi. Books. Lepas tu bawah tu website. Konon nak memudahkan ya memudahkan untuk tolak markah. So, empat-empat tu susun mengikut format yang kita bagi. Alphabetical order. Tak susun, tolak 1 markah. Tak susun ikut ABC, tolak 1 markah. Boleh faham? Boleh faham tak? Faham, Sir. sir. Okay, so I selesai cikgu punya taklimat. Okay, sekarang ni question. Any question? Sir. Tanya sekarang. Saya nak Yes. tanya. Teruskan. Kau nak tanya. Kau nak tanya? Tak apa, tanya. Sesiapa boleh tanya. Tanya je. Apa tadi Kak Lama? Tira, tanya apa Tira? Apa tanya sebab kawan-kawan dah ngantuk tu. Nak buat kerja lagi, nak buat preparation lagi. Okay, Faizah tanya apa? Aulia sebenarnya. Aulia, nak tanya apa Aulia? Tanya je, tak apa. Ke awak ada power awak kadang ni, awak malu ni Aulia. Aulia. Tak boleh sih. Tanyalah. Kau tak tanya, cikgu tak end ni. Cepat tanya satu soalan. Dekat reference tu kan sir. Hmm. Kena buku, lepas tu website. Buku website ataupun buku dulu. Lepas tu website. Okey. Macam cikgu pesan tadi, kalau you nak memudahkan you letak buku-buku dulu, website-website, you konon nak memudahkan kan? Sebenarnya you memudahkan untuk tolak markah. Sepatutnya Aulia, empat-empat tu dicampur-campurkan. Tapi mesti mengikut alphabetical order. Jelas? Faham sir. So, nak asing ke nak campur? Campur. Campur. Nak campur nak buat buku dulu ke nak buat website dulu? Aku bet. Ikut alphabetical order. Okay. Okay, ada soalan lagi sebelum cikgu end? So cikgu harap you all hantar dengan sempurna. Cikgu tak nak lagi macam saya lepas, ada yang dah hantar, cikgu minta hantar lagi sekali, tak nak. Please take it seriously benda ni. Ambil je sebagai, yes. Tira. Boleh ke kalau hantar draft? You nak hantar draft boleh, tapi hantar, cikgu tak jamin draft tu bila cikgu dah semak, cikgu tak jamin kalau kali you hantar 100% sama macam draft tu, you boleh dapat full mark. Itu bukan jaminan. Sebab kadang cikgu tanda draft tu laju, kadang terlepas pandang juga. Boleh kalau you nak hantar. Mana yang seperasan tu saya akan tanda lah. Tapi bila second time marking tu, sebab second time tu bukan seseorang marking, ada pesara lain juga yang akan marks, akan bagi markah dekat paper you all. So mungkin ada hilang, ada yang saya tak perasan dan sebagainya waktu tu. Boleh hantar. Kalau hantar boleh hantar secara WhatsApp je lah. Lain? Sir, Yes. boleh tak nak tengok itu output untuk assignment? Nak tengok output untuk assignment. Yang Okay. coding to output. Okey, yang tadi yang cikgu tunjuk tadi Ya. Ni contoh. Ada pelajar dia akan buat macam ni. Dia ada 10 tu keluar, yang found dia tulis found. Not found tulis not found. Found tulis found, not found tulis not found. Which is ini orang kata basic level lah.
Ni paling senang lah, paling cikai lah macam ni. Okay, yang advance sikit, dia tulis ayat. Found at location, berapa location dia keluarkan. And then, kalau not found, dia keluarkan satu message. The age you find is not found in the array. Dia keluar satu message saja. Ni advance sikit. Okay? Faham tak Okay, lo? faham sir. So cikgu amat menggalakkan semua buat yang inilah. Jangan buat yang macam ni. Amat menggalakkan. Okay? Else? Any question else? Okay, so cikgu faham you all pun sibuk. Tapi cikgu nak maklumkan dekat sini. Kalau cikgu buat kelas pada hari Jumaat pukul 9.10 atau 9.10.30. Ada masalah tak? Setiap Jumaat. Malam. Boleh tak? Jumaat malam boleh tak? Free tak? Boleh sir, boleh. Boleh So cikgu book lah. InsyaAllah sir. Okay, cikgu book pada jam 9 sampai 10.30. Tapi pukul 9.30 tu cikgu nak minta izin untuk ambil anak tuition. Sekejap dia tuition dekat depan dia. Saya cikgu bagi kerja lah. So kita akan buat ni secara rutin setiap minggu lah. Hari Jumaat 9 sampai 9.30 malam. 9 sampai 10.30 malam untuk kita memperkukuhkan kita punya skill coding lah. Dan bila ada kesempatan, cikgu juga akan curi masa pada 8 pagi hari Jumaat. 8 sampai 8.45. Ini tak compulsory lah. Yang compulsory tu cikgu cadangkan hari Jumaat malam. Boleh faham? Adakah ia membebankan? Kalau siapa rasa membebankan, angkat tangan. Angkat tangan, nak tengok. Okay, tak apa, kita berkorban sikit Kita dah nak end, dah nak 2DN dah. Sekarang ni minggu yang ke 10. Nanti minggu depan minggu ke 11. Minggu depan you kena hantar assignment pada 5 hari bulan 4 iaitu hari Isnin. Pada jam sebelum 4 suku petang So assignment ni kena hantar pada hari Isnin sebelum 4 suku petang minggu depan. So oleh kerana you nak fokus assignment, cikgu batalkan UPS 3 minggu depan. Tapi cikgu akan buat UPS 3 pada minggu ke-12. Faham? Thank you sir. So cikgu anjat minggu ke-12 So minggu ni you boleh fokus buat assignment, 2 minggu ni buat assignment, settlekan assignment. Minggu depan kita belajar betul-betul tentang method dan minggu seterusnya kita buat topik method. Tapi minggu depan make sure dah hantar assignment Boleh? Boleh sir. Okay, so ada soalan lagi? Kalau soalan boleh bangkitkan, kalau tak ada cikgu nak end. Syafiqah macam nak cakap je on mic tu. Ni kes macam Balqis ni dia on, dia tak sedar ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa, thank you for your time. Okay, you can continue what you're doing. Apa yang you plan nak do malam ni, you can continue. Okay, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you. sir. Thank you sir. Okay. Nak tanya Okay, apa dia? yang kena tulis page number ke? Tak compulsory, tak perlu pun tak apa. Page number tak perlu pun tak apa. Tak payahlah, senang. Sir, dia ada limit muka surat ke? Selimitkan, jangan lebih daripada 7, 5 atau 6 tu dah okey, cantik tu. Termasuk semua benda, termasuk muka depan. Jangan banyak-banyak. Sebab benda tu sikit je. Faham tak? You punya pertama muka depan. Yang kedua you punya introduction. Introduction mungkin boleh gabung dengan IPO, problem analysis.
Okay. Yang ketiga, you punya coding. Okay, ketiga coding. Yang keempat, you punya sample output. Yang kelima, sample output. Yang keenam, APA format. Settle lah. 6 cukup. Faham tak Atira? Faham sir. Saya dengan Badria. Oh, dengan Badria. Faham dua-dua? Faham. Okay. Terima kasih sir. Okay, sama. Okay, Asnya. Nak tanya apa Asnya? Tadi malu sangat. Kenapa? Sir, Nak tanya? Ya. coding ni ada pakai boolean ke? Tutup. Okay, coding ni terpulang pada creativity. Ada pelajar pakai boolean, ada pelajar dia just pakai accumulation, tak pakai boolean. Terpulang pada creativity masing-masing. So tak no extra mark you guna boolean tu canggih, bagi markah tinggi no. As long as it's function macam apa yang cikgu minta tadi, tak kisah lu nak pakai boolean ke, you nak pakai just accumulation biasa je ke, terpulang. Yang penting berjaya menghasilkan benda tu. Faham tak Pak Ida? Sir, faham. Kalau nak minta check kan coding boleh ke? Minta check coding cikgu tengok output je Cikgu tengok output. Okay. Bagi coding dengan output nanti cikgu tengok lah. Okay. Okay. Thank you sir. Okay, welcome. Bye. Dah. Sekejap. Nah, pakai.